Private. Tersilap tak private. Yang tak private. Sekejap. Macam mana nak? Nanti. Abang boleh tengok kat sini. Setting tu public. Okay. So, yang boleh baca komen. Suara clear. Sekejap lah. Dia 10 saat. So, yang kalau yang nak dengar kat sini. Tak nak dengar. Hai. Assalamualaikum. Okay, kita orang tengah standby untuk buat live sharing berkenaan dengan topik redha. Redha bukan reda tau, redha. Okey, jap Tak nampak. Dia macam tak clear. Dia macam tu. Sikit lah dia sebenarnya clear, insyaAllah. Wah, Huawei ni lagi cantik lah. Samsung Note 9. Ya, macam konti radio. Clear. Suara Syafiq pun clear. Senang. Yang tak nampak lah. Tak salah yang cakap abang. Abang kena. Kamera tu kat situ. Okay. Sekejap. Sorry kita ubah kamera sekejap. Yang boleh cabut tu. Pegang, cabut tu. Macam ni. Cabut yang bawah ni. Alamak, yang tak reti dah sayang. Okay. Sekejap. Okey juga depan ni cerah ni. Bukan cerah, kata abang jadi gelap sangat. Sekejap ya. Pak. Okay. And then abang punya yang ring light yang kecil tu abang kepitkan dekat situ. Tak abang sudah. Dah okey ni. Ya, tinggi sangat. Okay, hai, Assalamualaikum. Maybe tak dapat baca you all punya komen. Ni boleh baca kat sini. Sekejap abang, dia kena tinggi sikit lah. Macam mana nak tinggikan dia sikit Kan? Yang ni. Tak, nak kena tinggikan sikit. Jangan tinggi sangat. Adjust lah. Sekejap. Okay, just nice. Okay sayang. So yang ni masa internet macam slow. Internet slow? Sekejap. Still tak nampak. Salam. Ni boleh start. Nampak tak yang? Sengit? Tak nampak. Biar dia jalan macam ni. Tadi elok dah. Okay. Sekejap. Yang kena sini sikit lah kot. Banner sekejap. Banner abang boleh. Nampak sangat macam tu. Tak tutup. Yang klik play balik dekat abang punya tu. Siapa dia mati-mati Entah. Yang punya okey je. Note 9 ni nak kena beli baru. Okey tak? Okey. Okey. Abang bangun dulu sini je lah. Cik sikit. Ya. Play. Assalamualaikum.
So dalam tu dah nampak Oh ramai lah 39, 40 3 Dah dia macam mati-mati. Dia macam lag. Yang ni macam okey pula. Abang kena internet rumah kan? Waalaikumsalam. Internet rumah. Okey. Okey lah. Boleh baca soalan tadi. Tu, nampak kan? Okey, boleh. Mula. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang menunggu. Thank you so much. Sebab we all tunggu, kita orang tengah set up. Sebenarnya tadi dah set up, cuma bila dah on live, tiba-tiba jadi macam nampak tak center. Okey, by the way, saya kenalkan untuk yang di Facebook saya. So sekarang ni kita orang tengah live 2 Facebook. Okey. Satu Facebook husband saya dan satu lagi Facebook saya sendiri. Okey. So untuk yang berada di Facebook saya kenalkan, ini adalah husband saya. Okey. Nama dia Zul Hafiz Yahya, dan boleh kot dia kenalkan diri. Okey, abang kenalkan diri. Okey. Assalamualaikum. Mana satu kamera nak tengok? Tak apa, kita tengok dua-dua kan. Nama saya Zul Hafiz Yahya. Sudah berumah tangga, cik. Saya umur dah 37. Saya mula berniaga dari zaman belajar lagi. Dan alhamdulillah lah banyak peristiwa-peristiwa perniagaan dengan rakan-rakan masa belajar, and then kemudian masa masih bujang saya macam terlibat dengan beberapa perniagaan. Contoh yang paling basic sekali saya buat adalah design lah. So daripada awal saya belajar dulu, first kali saya dapat kerja yang berbayar, design cover report lecturer saya, RM5 dia bayar. Kemudian saya develop skill. Selepas habis belajar town planning, saya bekerja sekejap di PJ consultant, junior town planner. Dan setahun lepas tu saya terus terjun ke bisnes balik. Saya cuba buat digital printing. Kemudian jatuh bangun, saya pernah juga buat beberapa MLM. Nanti kita akan share kenapa ada perkataan MLM tu dan apa perkaitannya dengan tajuk kita hari ni ialah redha. Okey. So itu intro lah. Okay. So by the way, semalam ada beberapa soalan yang saya kumpul, and then soalan memang agak banyak, tapi soalan tu ada soalan yang sama juga. So saya compilekan soalan-soalan tu dan kita orang pilih soalan yang akan kita orang jawab lah. But still, untuk you all tanya during kita orang tengah live, insyaAllah kita orang akan jawab. Since kita orang memang tujuan live ni untuk bantu semua pasangan suami isteri yang mungkin sekarang ni tengah tengah struggle untuk berbisnes ataupun tengah survive, mungkin during PKP hari tu you all kena buang kerja dan sebagainya, and then baru nak survive untuk berbisnes. So we would like to share to all of you, either you nak start with any type of business, kita orang akan share apa sahaja yang kita orang ada ilmu towards that thing. Okay, so boleh ke kita orang teruskan untuk baca soalan yang kita orang dapat, dan atau lebih exact, to be exact, yang kita orang kumpul lah daripada soalan-soalan. Mana tadi yang baik kat abang? Oh, soalan Okey, abang baca soalan tu. Okey, sebenarnya kita buat live ni ada dua. Satu dekat Facebook saya dan juga satu lagi dekat Facebook orang rumah. So dekat orang rumah dah dekat 60-70 orang lah ni. Okey, so supaya kita tak melalut dan tak merewang,
So kita ada 10 soalan yang kita kumpul daripada kawan saya dan juga kawan orang rumah saya tentang nak menghadapi cabaran perniagaan sebagai suami dan isteri. Okey. Soalan nombor 1. Kena baca sendiri. Kenapa tak baca? Yang baca? Janganlah yang baca. Okey. Soalan pertama, dia tanya, adakah awal-awal husband SSD Root memang izinkan buat Mary Kay? Adakah awal-awal husband saya ni memang izinkan saya buat Mary Kay? Okey. Okey. Awal-awal Okey. Ni kita akan share pengalaman, sambil-sambil tu boleh tanyalah dekat ruang komen. Kita cuba respon lah balik. Respon. Okey. Awal-awal waktu dia cerita tentang Mary Kay, sebab orang rumah saya ni dia suka bercerita dengan saya. Macam-macam dia akan cerita. Anything. Dengan mak dia pun macam tu. Apa-apa saja yang appropriate lah dia akan cerita. So dengan saya dia cerita. Dulu adik dia masuk buat Mary Kay, and then kemudian dia join bawah adik dia. Tapi waktu tu dia belajar di Surabaya. So di Surabaya, di Indonesia tak ada Mary Kay ni. Jadi dia stop sekejap kan. Stop sekejap, and then kemudian dia balik berkahwin dengan saya. Waktu tu dia masih belajar di sana. Tapi bila dia balik for good tu, dia kerja awal kerja cikgu kan. Cikgu tu kan? Isau. Abang cerita je izinkan ke tak. Okay. So bila dia cakap dia nak buat Mary Kay tu, saya study lah sikit berdasarkan ilmu yang saya ada. Ilmu yang saya ada. Saya pernah buat Uptrend, saya pernah buat Luxor. Okay, ni antara dua yang saya pernah buat lah. Dan saya juga kenal kawan-kawan yang pernah buat Pencil, yang buat AJ Affiliate dan macam-macam. So bila dia cerita pasal Mary Kay, saya tanya dia sistem dia macam mana. So dia cerita macam ni. Saya kata macam nak MLM, tapi bukan ni. Tapi bila dia cerita first big why dia, kemudian sistem dia, saya terus macam okey, dia bercakap okey, dia ajak saya pergi ke HQPJ dan saya tengok lah. So bila pergi ke HQPJ pun saya dah rasa macam sama macam aku buat Uptrend dulu, kena pergi HQ lah apa, dengar ceramah semua kan. Tapi bila saya pergi tu, saya tak perlu pun dengar apa-apa, saya just tengok aktiviti dia orang. Mostly semua perempuan lah. Satu. Yang kedua, bila dia cerita big why dia adalah Mary Kay ni skincare yang membantu ibu untuk mendapatkan kulit yang sihat tapi tanpa merisikokan anak. Sebab anak first kita orang kena eczema yang sangat teruk. Memang sangat teruk. Umar ni dia berdarah semua sini. So dia kata niat yang nak perbetulkan kesilapan, so nak guna produk yang bagus demi anak. So bila dia cerita big why dia dan saya tengok sistem dia, saya cakap okay, go on. Saya redha. Sebab saya tengok dia mostly semua perempuan, dan bila dia cerita macam mana perubahan-perubahan dalam group dan dalam dia punya surrounding tu kan, very positive. That's why saya izinkan 100%. Sampai saya macam okay, go. And then saya pun kadang-kadang kita support lah pergi ke kita pergi hantar. Dan ada masanya saya sibuk dengan kerja saya kan. Ada masanya saya sibuk dengan kerja saya tak dapat hantar. Ada sekali tu dia pergi ke PJ daripada Shah Alam naik Grab dengan baby. Bukan sekali lah, banyak kali. Dah bukan sekali, banyak kali juga lah. So bila kadang-kadang suami ni bila tengok dia punya effort macam tu kan, lagilah kita rasa nak berdoa kejayaan dia, lagilah kita rasa lebih nak redha. That's why kadang-kadang isteri kalau buat apa-apa bisnes ke apa ke, so bila saya rasa samalah siapa-siapa manusia pun, suami ke isteri kan, bila pasangan tu nampak effort dia nak buat betul-betul, dia akan support. Tapi kalau dia buat nampak macam sambil lewa, main-main, so nak support tu pun kita macam rasa macam
susah lah. So untuk menjawab soalan pertama ni memang saya izinkan, dan itu adalah explanation saya kenapa saya izinkan. Dan dia bukan macam produk ataupun perniagaan yang macam just sekadar jual happy buat live, saya tak nak sebut nama lah, buat live yang melanggar syarak, yang tak sepatutnya apa semua. Tapi Mary Kay ni dia ada jaga attitude. Nak promo pun ada dia punya guideline. Nak buka booth dia pun ada guideline. Dia tak boleh sewenang-wenangnya. Dia ada put a standard. Dan abang nak cerita tak perubahan yang tu? Belum lagi. Okey, belum lagi. Baru izinkan ke tak? Okay. By the way, Izinkan. husband saya ni, kalau saya bagi dia cakap, abang cakap ni, dia akan explain mungkin sampai esok pun kita akan live So kalau kita tak stopkan dia akan terus cakap. Okay. So soalan kedua, ada orang tanya, adakah husband SSD Rook yang bagi modal untuk bisnes Mary Kay? So itu nak saya yang jawab ke dia yang jawab? Dia jawab. Okay, by the way, soalan yang kedua ni, ada orang tanya, adakah husband saya yang bagi modal untuk saya buat bisnes Mary Kay ataupun tidak? Okay, untuk pengetahuan semua, saya memulakan bisnes Mary Kay 100% pure daripada duit simpanan saya sendiri. Okay, saya tak guna langsung duit husband. Saya tak guna langsung duit husband. Kenapa saya cakap saya tak guna langsung duit husband? Bukan sebab dia tak ada duit ke, ataupun bukan sebab dia tak nak bagi, no Tapi sebab saya rasa this is my choice, so I have to put an effort on it. So saya adalah duit yang sisa-sisa tertinggal sikit-sikit waktu saya kerja makan gaji. Tapi waktu tu waktu saya start bisnes Mary Kay, saya join Mary Kay dengan bayaran RM200. Macam sekarang ni, you all just kena bayar RM70 sahaja, tak mahal pun. Okay, so untuk saya start RM200 tu, saya mulakan RM200 tu, dan saya gunakan item yang saya dapat di dalam starter kit tu sendiri. Dan kalau orang tanya dia bagi modal ke tak, absolutely 100% no. Dia tidak memberikan modal apa-apa, dan saya gunakan modal RM200 sahaja untuk saya buat bisnes. After saya dapat starter kit, terus saya dapatkan kelas kecantikan. Saya ajak kawan-kawan saya yang mungkin dah lama saya tak jumpa. So saya banyak buat kelas close class, maksudnya kelas yang ada beberapa orang saja. Saya tak buat kelas yang ramai, dan 2-3 orang, and then close sale, and then saya guna rolling untuk modal. Dan saya adalah orang yang sangat-sangat disiplin bab duit. So bila saya dapat duit sale, saya tak guna untuk beli barang-barang yang tak perlu. Itu cara saya. Okay, nampak tak? Saya pendek je kan jawab kan? Okay, soalan yang ketiga. Kalau beri berapa ribu invest untuk modal MK? So actually masa dia start, macam dia cakap lah, dia start dengan duit dia sendiri sebab dia sempat kerja waktu balik daripada belajar tu. Dia sempat bekerja sebagai guru kan dekat sebuah sekolah international Islamic school. So dia start sendiri. Saya tak ada bagi modal lah untuk dia mula. And then saya rasa modal yang bagi pun mungkin support lah. Support perasaan, support moral. Okay. Ni soalan nombor 4 ni lari sekejap boleh tak? Okay, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni adalah soalan yang memang ramai orang tunggu. Memang most of my followers, most of my friends, most of my beauty consultant, most of my sisters Mary Kay, semuanya akan tanya soalan yang nombor 4 ni. I believe that everyone are waiting for it. Okay, so soalan dia cuba baca Kita sikit. baca sama-sama lah. Okay, soalan nombor 4 adalah yang ramai orang tanya macam pada pasangan yang berniaga daripada rumah apa semua ni, macam mana urus anak-anak. Okay, abang jawab dulu. Okay, so kita cerita pada start.
So waktu dia start ni, of course lah kita ada seorang anak, Umar lah. Waktu tu kita duduk di Shah Alam. Dia kita orang first kita cuba hantar dekat hampir 4 buah rumah tau. 4 buah rumah untuk orang babysit lah Umar daripada pagi sampai petang. 480 average dia 480 seorang. Dan Umar eczema kita bekalkan lagi dengan sabun khas apa semua. Tapi mostly semua tak bertahan lama sebab diorang kadang campur sabun. And then ada yang kita pergi spot check tiba-tiba rumah tu ada orang merokok apa semua kan. So kita tak lalas, memang kita tak hantar mana-mana. Dia jaga sendiri. Saya memang sikit-sikit sangat lah sebab saya punya kerja biasanya saya duduk lama depan PC. Yang pertamanya nak dapatkan ilham tu. Yang keduanya saya ni pula dulu banyak macam suka travel. Travel sana, travel sini kan. So bila travel tu of course dia lah yang jaga. Even waktu DQ yang abang pergi Nepal tu, DIQ. Even waktu dia buat DIQ, waktu tu saya berada di Nepal. Waktu tu dah ada fitrah kan. Waktu tu saya berada di Nepal 28 hari. Kalau tengah pregnant kan Fitrahan dah ada fitrah dah merangkak. So ada 2 orang anak. Dah ada dua orang anak dan dia tengah pregnant. Saya ke Nepal untuk Malaysian Book of Record yang cycling tinggi tu. So dia jaga anak-anak. Walaupun waktu tu ada adik ipar duduk di rumah, tapi adik ipar kerja. So siang tu dia uruskan anak sambil bekerja dari rumah. Memang kalau tengok dia memang dia bukan serabut tak, dia agak tersusun. Cuma dia very strict. Kalau contoh dia nak reply tu dia, macam ni lah nampak dia nak reply customer, so dia akan reply lah. Dia reply. Tapi dalam masa yang sama dia juga tengok anak, dia juga uruskan rumah dan lain-lain. Bagi pandangan saya lah, bagi pasangan yang sama-sama berniaga daripada rumah, terutama bagi yang awal-awal lah, maksudnya awal-awal ni kita tak ada duit yang banyak lagi untuk bayar orang, 480 sebulan, tambah kalau dekat belah-belah Lembah Kelang, kalau lewat kena charge dan kita orang pernah kena lewat sejam charge RM50 kena bayar on the spot. Kadang-kadang kita bukan sengaja lewat, jam, traffic jam, biasalah Lembah Kelang kan. So dia sebenarnya kalau sepatutnya lah saling sharing lah masa. Katalah hari weekend mungkin suami jaga, weekdays mungkin isteri jaga, macam tu lah. So boleh sambung. Nombor 4 cerita lagi. Ya, time fitrah Zul pergi Nepal. Kita ni siapa ni? Okay. Sazilah Saleh, siapa ni? Kak Sazi. Okay. Oh, Kak Sazi. Okay. By the way, untuk urusan kerja saya, so sekarang saya cakap saya adalah orang yang sangat perfectionist sebab jaga anak. Bila kita jadi orang perfectionist sebenarnya satu penyakit tau. Satu penyakit, which is penyakit yang susah nak diubati. Macam itulah. So, bila saya ni memang jenis yang perfectionist, so kalau dia nak tolong apa-apa, saya akan nampak benda tu ada je something wrong with that. Macam contoh saya cakap, abang tolong tengokkan anak-anak. So saya tak boleh kalau dia urus anak-anak, baju tak matching ke. And then kita kan bapak kadang simple kan, ambil baju mana yang ada kita pakaikan je. Dia ambil, kiranya apa yang dia buat tu tak tally dengan apa yang biasanya saya buat. So saya rasa macam ini lagi buat saya serabut. So saya cakap tak apa, biar yang uruskan. So cara saya adalah saya akan manage anak saya. Saya akan make sure anak saya settle. I will make sure that my kids akan settle, and then baru saya fokuskan kepada saya punya kerja-kerja, which is yang kerja bisnes lah.
So sebab bagi saya, kalau anak saya tak settle, saya punya tujuan untuk bisnes saya rumah, maksudnya dah lari. Sebab anak saya perlu settle dulu, baru saya akan fokus kepada rumah. Itu cara saya. Sebab bila dah lama kahwin, kan, anak pun dah makin ramai. So saya dah nampak dah, husband saya ni kalau dia jaga anak, saya tak boleh expect rumah akan bersih. Sebab kalau kita orang perempuan, kita boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Kita boleh jaga anak, kita boleh masak, kita boleh kemas rumah. We can do many things in one time. Tapi kalau suami saya, I don't know husband orang lain macam mana, but kalau saya cakap abang tolong jaga anak, rumah akan jadi macam tongkang pecah. Sebab dia fokus anak je. Dia akan main dengan anak sepahkan air ke. Dia macam dia tak boleh nak buat everything. So bagi saya, kalau saya nak minta tolong dia, saya kena ada mindset dalam kepala saya, rumah mesti kena sepah. Macam tu. So bila saya keluar ke, saya nak buat kerja-kerja luar ke, so saya sendiri as isteri dia, saya tak boleh terlalu mengharap yang dia akan buat kerja sama juga macam hasil saya buat. So bagi saya, perkataan give and take tu adalah dari segi kita menerima kekurangan dia, dan dia juga menerima kekurangan saya in term of jaga anak juga. Which is saya tak akan dapat hasil yang sama ketika mana dia jaga anak, dan hasil yang sama ketika mana saya jaga anak. So kalau saya cakap abang tolong masak, so of course hasil dia pun lain. Macam saya, alhamdulillah dapat suami yang tak kisah pun saya masak apa, dia makan je. Kalau abang hari ni yang masak sardin je, okey boleh je. So dia bukan yang jenis yang demand, okey abang nak macam ni. Dia simple. Dia orang dia bak makan memang simple. Saya pecah telur, makan dengan sambal kicap pun dia okey je. Dia okey je. So alhamdulillah lah, saya ada husband yang which is dia tak cerewet bab tu. Dan kalau dia cerewet pun, pandai-pandai lah masak sendiri. Macam tu. Alhamdulillah memang tak cerewet lah. That's why mudah kalau travel nak pergi Nepal ke India, Pakistan, Thailand apa semua. So makan tak cerewet, tapi halal tu tetap halal lah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Soalan bagaimana dengan pembelajaran anak-anak? Terabai ataupun tak bila suami isteri pun berbisnes? Bila isteri pun berbisnes? Yang jawab. Okay, bila it comes to my kids issue, of course husband saya akan serah pada saya. Because of what? Still I am the perfectionist one. Dan bila kita cakap pasal perfectionist ni, of course dia included sekali dengan pembelajaran anak-anak juga. Dan by the way, saya dibesarkan oleh orang tua yang kerjanya adalah seorang guru. Okay, parents saya dua-dua, ayah saya sekarang dia pengetua sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Alma, dan mama saya adalah seorang bekas pengetua sekolah juga, tapi dia dah retired dah. So bila saya dibesarkan oleh pendidik, so jiwa saya as seorang ibu ni, bila anak-anak saya tak boleh membaca umur sekian, saya dah rasa risau. So pemilihan sekolah sendiri saya yang tentukan. Of course saya tanya husband dulu lah, saya bincang, and then husband saya, because she believe in me, dia percaya dengan keputusan saya. So dia cakap okay, ikut yang okay macam tu. So bila saya buat research, and then apa yang anak saya perlu dan apa anak saya tak perlu, so kita orang decide. So untuk pembelajaran di rumah, untuk Iqra, untuk mudah membaca, saya gunakan Bacalah Anakku, Read Easy. Apa yang mama saya gunakan pada saya, itu yang saya praktikkan pada anak-anak saya. So tak jauh banyak lah. Maksudnya macam mana mama saya ajar, kalau you nampak saya garang, means mama saya garang. Macam tu. So pembelajaran anak-anak ni saya lebih banyak berbincang dengan parents saya lah. Okay, macam mana saya nak bagi anak saya cepat naik Quran, macam mana saya nak bagi anak saya pandai membaca sebelum umur 5 tahun dan sebagainya. So dari segi pendidikan anak-anak adalah my top priority. Bukan something yang bila saya buat bisnes, benda tu akan lag. No. Benda tu jadi saya punya top priority. Sebab anak-anak BY saya buat bisnes Mary Kay. So kalau saya abaikan benda tu, maksudnya
saya tak buat apa yang sepatutnya saya buat lah. Macam tu. Okay? Jawab kau soalan. Okay. So basically dia tak terabai. Cuma kita perlu spesifik masa tu betul-betul lah. Contohnya baca Iqra apa semua tu. Memang saya akui memang mostly saya serahkan dekat orang rumah. Sebab kalau saya yang ajar, anak-anak macam dia baba dia relax sikit lah. So dia tak macam tak sweet kan. Macam, tapi kalau macam mak dia yang ajar, so memang dia very strict jugalah. So that's why saya serahkan dia lah. So Umar tu daripada Iqra 1, 2, 3, 4, 5 mak dia lah. Memang mak dia yang ajar. Tapi macam pembelajaran lain, skill of life apa semua, kadang-kadang kita spend masa lah untuk lipat kertas, buat kapal terbang, kertas ke apa. Cuma sekarang ni yang the latest one ni, kita ada tutor yang datang ajar kat rumah. So boleh ada buat kite. Tapi yang tutor apa semua ni selepas During PKP je lah. Okay, nak teruskan soalannya ke? Seterusnya. Alright. Okay, Abang Macam apa yang membuatkan SSS Duru bertahan dalam Mary Kay sampai sekarang? Okay, apa dia? Okay, sebenarnya soalan ni adalah general question, ataupun kita panggil sebagai something yang saya boleh jawab untuk in term of semua business pun. Okay, tapi disebabkan saya duduk dalam Mary Kay, so orang nak tahu kenapa saya boleh duduk dalam Mary Kay bertahan lama. So apa rasional dia? So pertama sekali, kenapa saya boleh bertahan lama dalam Mary Kay? Disebabkan saya ada BY yang kuat. Okay, saya ada anak-anak kecil, saya ada something untuk saya perjuangkan, which is selagi mana anak-anak saya ada di sisi saya, selagi itulah saya kuat. Sebab bagi saya, BY saya adalah anak, so benda tu menguatkan saya. Tapi kenapa saya boleh bertahan dalam bisnes Mary Kay? Okay, sebelum saya buat bisnes Mary Kay, saya ada try a few bisnes yang lain jugalah, which is daripada rumah juga. Saya pernah buat bisnes chocolate rice, which is brand Brand Masja. And then saya ada pernah jual tudung. Macam tadi saya ada baca Kak Farah. Kak Farah cakap dia pernah beli tudung, shawl daripada saya. Ya. Saya pernah jual tudung, saya pernah jual baju, macam-macam saya pernah jual. And then sebelum saya buat bisnes Mary Kay secara serius, saya pernah pergi kursus untuk buat sabun. Saya konon-konon nak jadi founder produk lah kan, konon-konon. Okay, beli yang apa, molding yang nak tuang. Konon-konon nak jadi founder produk, nak buat sabun muka, nak buat sabun organik lah konon-konon. Tapi nak jadi founder ni, that is not as simple as that. Benda tu bukan macam tu. Sebab bila in a way saya nak buat sabun tu, saya buat research juga pasal bisnes Mary Kay. So surprisingly, bila saya buat research pasal Mary Kay, sebab saya budak law. So bila budak law ni, dia suka buat research sikit. So bila saya buat research, Mary Kay ni dia ada R&D. Apa maksud R&D? R&D ni adalah Research and Development Department, which is bila dia ada R&D, setiap produk yang nak dikeluarkan tu, dia ada uji kaji, tested about 500,000 times. So sangat banyak. So saya fikir, kalau saya nak keluarkan produk saya sendiri, saya tak ada lab, saya tak ada apa-apa. And then benda tu daripada rumah. Entah semut masuk dalam mall tu, saya tak tahu ke apa ke. And then saya nak jual pada orang. And then I was like macam, tak boleh jadi ni. So rationalnya atau relevan kenapa saya stay dalam bisnes Mary Kay is all about the system. Mary Kay punya sistem sangat power. Bagi saya sangat-sangat power, sangat-sangat tidak menindas. Okay, dia bukan multi level marketing, which is ada upline, downline. Okay, saya tak suka sistem macam tu. Dia sistem di mana sistem tu siapa cepat dia pergi dulu, siapa usaha dia dapat. So macam tu. Dan macam baru-baru ni juga, alhamdulillah,
salah seorang daripada saya punya one of my team, which is beauty consultant saya, dah berjaya debut sebagai seorang sales director. Sales director Siti Mulia Osman. Okay, congratulations Mulia. Okay, so Mulia ni sebenarnya bukan saya yang recruit dia. She is not my direct recruitment. Dia adalah recruit oleh beauty consultant saya yang bukan saya juga recruit dia. Okay, Mulia ni adalah third line saya. Okay, saya merekrut Adila, Adila merekrut Azida, Azida merekrut Mulia. Tapi disebabkan Mulia lagi laju, lagi cepat, lagi betul-betul push diri dia, so dia naik jadi director dulu. That's why I've told you that Mary Kay bukan multi-level marketing. Siapa cepat dia dapat, siapa berusaha dia pergi dulu. Macam tu. That's why bagi saya, if you rasa business lain susah, just give it a try in Mary Kay punya business. Sebab bagi saya dalam dunia ni, selama saya hidup, business Mary Kay lah paling senang saya buat. Seriously, okay? Lillahi ta'ala saya cakap. Okay, berjawab kot soalan. Jawab panjang lebar. Dan harap boleh menjawab lah kenapa bertahan, dan mungkin saya boleh tambah sikit. Saya sebagai, bukanlah orang luar, saya sebagai bukan pembeli atau BC Mary Kay, tapi saya tengok, saya study, dan setiap kali dia balik bawa cerita sukses dia, sama ada dia pergi warm chat ke, dia pergi HQ ke, dia balik daripada conference ke, banyak cerita-cerita positif yang extravaganza yang saya sendiri dapat tumpang semangat tu. Contohnya macam bila dia cerita macam mana seorang aunty tu, makcik tu, aunty tu, dia dah berumur. Of course dia bukanlah secantik orang-orang sebab setengah-setengah macam orang muda. Sebab kalau mindset saya, nak buat produk kecantikan ni mestilah orang yang cantik. Tak semestinya. Nak buat ni mestilah orang kaya. Tak semestinya. Whatever yang ada pada diri tu, dalam Mary Kay punya group ni, dia orang groom supaya you ada same level as anybody else. Contoh yang saya paling teringat sampai sekarang, ada makcik tu kulit dia tak elok, tapi dia boleh jadi apa? Dia top Saya executive senior director. Executive bukanlah tak elok, kulit dia kurang kurang ialah dah berusia kan. Tapi dia boleh turn benda tu jadi sale. Awak ni muda lagi, kalau tak jaga kulit daripada awal, takut nanti awak nak jadi macam saya. So something like that. So dia boleh groom. Sebab hidup dalam dunia sekarang ni terlalu banyak benda negatif, tapi sebenarnya terlalu banyak lagi benda positif yang kita boleh turn up untuk kita kekal dalam satu organisasi. Macam contoh dia Mary Kay lah. So bila dia balik, saya kadang-kadang seronok bila dia pergi conference, dia pergi warm chat, dia bawa balik cerita-cerita yang saya sendiri kadang tumpang jadi semangat. Contohnya dia pergi warm chat dekat Subway Aman Jaya kan, yang jumpa millionaire Indonesia kan. Waktu tu dia pakai handphone ni. Handphone ni saya sampai cakap kat dia, yang tak nak beli ke handphone baru? Yang pergi close warm chat dengan orang, pakai handphone pecah macam ni, orang confident ke? Sebab saya pernah berada dalam dunia, saya buat apa semua. So everything kita nak must be perfect. Even kalau naik motor tak elok atau kereta tak elok, kita pakai jauh, kita pakai kod apa semua nak impress orang. Tapi dia kata, I don't need handphone to impress people to buy Mary Kay from me. Baru-baru sekarang ya Pak, ni baru sangat dia dah naik. Saya sendiri baru tukar. So Mary Kay ni dia dah ada brand yang very very strong, that you sometimes just perlu ada sedikit effort je untuk yakinkan orang to be your client. So itulah antara yang saya nampak why my wife dia boleh bertahan lah. Di samping support group
daripada company sendiri, daripada team dia sendiri, dan saya nampak dia orang ni aura-aura positif tu everyday dia orang groom. Dia orang groom everyday aura positif tu. Sampaikan dia betul-betul jadi my life is Mary Kay lah, fall in love lah. Ni Torres keluar dalam Mary Kay. So saya nampak, even saya hari tu saya pernah tanya kan, how can I duplicate whatever you do in Mary Kay in my business? So dia kata you have to follow all the steps lah untuk groom the team. Actually saya jealous dengan teamwork dalam Mary Kay ni. Setiap unit kan, Lova B, everything B tu, so dia dah macam saya nak cakap macam ni, I don't have a specific word, tapi family. dia macam family yang a very strong bond now. Memang of course dalam family kita pun sendiri pun katalah 10 orang, seorang sukses, tak semua sukses yang seorang kan. Tapi dia tak tinggal. Tapi still lah, saya I don't have it's a very good thing yang saya nampak perubahan-perubahan pada diri dia. Paling utama adalah ni saya kerap sangat saya cerita, even kat kawan-kawan perempuan saya pun ramai yang join dengan orang rumah saya punya team. Antaranya adalah dulu dia, kalau saya orang berniaga, so saya kena ramah sangat-sangat. Kadang-kadang kat sesi minyak saya buka tingkap, ada orang sebelah ataupun turun naik sesi minyak, ada orang sebelah, saya boleh tegur dan saya boleh berbual. Even kalau kadang-kadang jam kereta sebelah-sebelah macam ni, saya tengok kereta orang sebelah ni, saya buka tingkap belah dia untuk tegur orang sebelah ni. Dia dulu punyalah tak suka. Tak apa abang ni, orang tak kenal kan. Tapi slowly dia grow dalam Mary Kay. Bayangkan daripada orang yang macam tu, tak bercakap dengan orang strangers apa semua, sekarang dia boleh pergi warm chat, duduk di meja dengan strangers dan close deal. Yang tu yang saya macam wow, memang berubah. Di samping dia punya disiplin, dia punya pengurusan diri, dan dia maintain muda tu, semua tu bonus lah kan. Suami utama sayang lah. Okay. Yeah. Macam mana pun sayang, insyaAllah. So saya rasa it work both way lah. Suami dan isteri saling redha. Contohnya dia redha saya pergi Nepal dan alhamdulillah tak berlaku apa-apa kepada saya. Dia redha saya pergi travel Thailand. Contohnya hari tu saya pergi Thailand 14 hari, saya pusing. Mungkin kerana redha dia, dalam saya tengah travel naik motor tu, saya jual t-shirt online. So dalam 200 lebih orang beli t-shirt online tu. Dan saya pun selamat kat sana, saya terjaga, saya share live location hari-hari dan saya share hotel mana saya duduk. Even ada 2-3 kali dia yang tolong booking. Alhamdulillah. So that's how it works. Tajuk kita hari ni redha kan. So isteri perlu mendapatkan redha suami, suami pun perlu mendapatkan redha isteri untuk dia sukses dan grow dalam apa yang dia buat lah. It's not, dia bukan one way. Kebanyakan orang rasa macam, aku suami, kau nak buat berjaya, kau kena dapat redha aku boleh buat apa-apa saja. No, it's not that way. Allah bagi kita adil. Sebab kita masuk syurga bukan sebab jantina lelaki, jantina perempuan, tapi siapa yang dapat redha Allah jugalah. So it work both way. Tak pernah one way. Okay. So berbalik pada bertahan dalam Mary Kay tu, saya rasa salah satunya adalah saya sendiri, saya rasa redha. Saya tak ada pun rasa macam dia pergi Mary Kay ni, dia buat apa, ada jumpa lelaki ke ramai ke apa. Dan dia ada BC bawah dia lelaki, dan saya macam bila ada je BC lelaki nak register bawah dia akan tanya saya dulu, abang okey tak ni, yang ni ni Alex yang seorang tu. Tu bukan Boyan, tu bawa Aisyah. Bawa Aisyah. Memang akan ada. Saya tak akan rekrut lelaki sebab saya jaga dia. So bawah, tapi still ada coaching apa semua lah kan. And then Mary Kay pula dia ada guideline dan dia ada guideline pula kalau jadi BC lelaki ni, how to entertain klien pula. Dia ada guideline. Dia bukan sembarangan boleh pergi make up orang, touch or no. Dia ada. So itu yang bagi saya dia boleh bertahan lah, insyaAllah. Okay. Dah 43 minit dah.
Alright. So soalan seterusnya, ada orang tanya, lepas dah habis 10 soalan yang kita orang baca ni, kita orang akan baca komen. Sebab ada orang tanya dekat komen juga. Antara yang orang tanya kat komen, Anim. Anim Farhanim Jamal. Farhanim Jamal ni dia housemate saya waktu belajar kat Surabaya. Apa nasihat Kak Long dengan Abang Long untuk kami yang bernikah buat dan jadi duta Mary Kay, dan nasihat untuk orang sekeliling, apa tu sayang? Sekeliling kami yang suri rumah. Dia takut untuk try bisnes Mary Kay sebab mahal. Okey. Yang ni kita simpan jadi nombor 11. Kita KIV dia jaga sekejap Yang dia orang tahu yang dulu purdahan. Okey. So apa tu? Apa bisnes? Soalan seterusnya ada orang tanya apa bisnes husband SSD Rook. Okey. Ini pasal bisnes dia, kita serahkan pada dia. Cuma abang jangan panjang-panjang sangat saya kena bagi tahu kat dia. Kalau tak nanti Allah rasanya tak makan hari. Okey, kita pendek je lah bisnes saya. Saya ada beberapa bisnes. Yang pertamanya adalah saya buat kerja design, branding, logo, business card, flyers, poster branding apa semua. Untuk local company dan juga overseas company lah. Now banyak yang overseas. Local macam saya kurang sikit ambil. Tapi ada kawan-kawan yang buat logo kedai makan apa semua tu ada. Selain pada tu, yang utama sekarang ialah saya buat business t-shirt lah, t-shirt design and print. So brand saya adalah Cycle Design. So kita ada ribuan lah clients, ada event, ada group motor, group kereta, group van, event lari, event basikal, event macam-macam lah, ultra marathon. Ini ada yang the latest one, ada Ultra Sarawak. Dia orang baru nak order semua. Dan juga ada website e-commerce yang menjual t-shirt yang memang saya dah design dan orang belilah. T-shirt berkenaan isu semasa macam COVID. Tapi mostly saya cuba buat t-shirt tu agar bermanfaat orang beli dan orang memakai dan ada impact untuk orang tengok apa semualah. Selain pada tu saya juga buat affiliate, sharing produk e-book kawan-kawan saya, dan saya membuat jual lah, saya promote kat grup-grup semua. The latest one, saya cuba menjadi YouTuber dan Facebooker yang monetize. Tapi tu kita cuba buat benda-benda yang bermanfaat lah. Actually macam top YouTuber yang saya tengok pun kebanyakannya adalah video-video yang bawa mesej yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang tu yang top. Even semalam ada satu kakak tu, Kak Min apa nama dia. Dia buat video YouTube tentang zikir dan doa lah. So dia semalam dia dapat 100,000 subscriber. Nak dapat 100,000 ni is not easy thing lah. Tapi dia dapat dalam tempoh 8 bulan rasanya kot. So dia buat benda bermanfaat, zikir, dan bukan semua dia monetize dapat kat dia. Ada yang zikir-zikir tu akan dapat duit monetize kepada owner zikir tu. So that's the good thing lah, untuk jadi YouTuber yang boleh bawa manfaat dan perniagaan yang boleh bawa manfaat. Contoh macam Mary Kay ni pun, dia adalah satu bisnes yang bawa manfaat bukan untuk diri je, untuk orang lain. That's why saya suka juga dia punya tagline tu kan, empowering woman kan. Wow, dia very nice lah, very nice. Okay, soalan nombor 8. Okay. Adakah husband SS0 sama-sama uruskan? Oh tadi ini yang jawab tadi kot. Okay, soalan tadi rasa dah jawab. Dia tanya, adakah husband SSD Root sama-sama uruskan perihal rumah dan anak-anak? Okay, of course lah. Kalau dia sama-sama tu dia tolong. Dia tolong. Sebab kalau dia tak tolong, saya bising. Okay, mestilah kena tolong. Sama-sama kena buat. Cuma sebab saya perfectionist, so banyak benda yang saya suka nak settlekan sendiri. Sebab saya tak nak kepala saya serabut kalau dia buat benda tu tak betul. Tapi saya cakap dengan dia, abang kena buat benda ni ya. I want you to make it clear, macam tu. So apa yang dia tahu dah part dia, apa yang dia kena buat, belah malam apa dia kena buat. So
saya akan make sure part dia done, part saya pun done. Macam tu. Okay. So seterusnya soalan saya. Siapa mentor kalian dalam bisnes? Okay, abang jawab dulu lah. Okay, mentor bisnes Okay, ni kalau jawapan klise kan, Rasulullah SAW. Okay, a living mentor untuk bisnes saya adalah seorang yang bernama Samad Kinto. Dia antara mentor, sebelum-sebelum dia pun ada lagi, cuma nama yang saya paling teringat, terkesan dan paling mengubah kami, bagaimana kehidupan kami dahulu di Shah Alam dulu, bagaimana dia pun tahu, ramai kawan-kawan kami pun tahu, dan bagaimana saya pergi berjumpa dia tu dalam keadaan ada RM20. Asalnya saya jumpa dia berdua. Dia cakap tak boleh, dia kata saya sibuk, so kita jumpa ramai-ramai dekat Damansara waktu tu. So CEO Samad Kinto ni, dia guide kita orang. Bagi orang lain mungkin rasa benda tu basic-basic kan, business card betul, cara berniaga betul, ayat betul, ejaan penuh, ejaan bahasa di Facebook betul, ejaan di WhatsApp penuh. Dan dia, bagaimana dia seorang driver boleh menjadi jutawan dengan berniaga daripada rumah. Tak ada kedai, tak ada overhead kedai, tak ada kos renovate kedai, dan dia buat perniagaan yang halal. Dan bagaimana dia jaga recruitment, macam mana dia buat kelas, macam mana dia bagi balik kepada komuniti. Saya sangat mengidolakan dia lah. So saya follow. Even kalau saya tengah ada masalah apa-apa, kita akan WhatsApp dia minta. Biasanya insyaAllah dapat penyelesaian tu dalam keadaan ayat dia best. Dan dia memang sangat-sangat menekankan orang agar menyimpan. Dan dia sangat fatherly lah. Dia dengan anak-anak dia, banyaklah benda. Walaupun dia, kalau setengah orang mungkin macam, dia ni orang tak ada nama sangat pun, tak ada, dia bukan legendary jaga GLC, dia ni bukan CEO GLC, tak, dia berniaga sendiri, dia CEO company dia sendiri. So dia adalah mentor bisnes lah. So bagi saya, yang jawab. Mentor ni dia sebenarnya tak semestinya satu lah kan. Ada mungkin kita mengidolakan orang ni in term of orang ni punya cara pengurusan duit. Kita mengidolakan seseorang ni pula in term of cara pengurusan anak-anak, ataupun kita mengidolakan seseorang ni in term of dia pandai didik anak dia, macam-macam. So macam saya, antara mentor business in general memang samalah macam husband, CEO Samad Kinto tu. Sebab bagi saya, first class untuk saya make a first step, maksudnya untuk saya decide supaya saya berhenti kerja dan saya betul-betul fokus pada business, which is Mary Kay, adalah daripada kelas dia lah. And then untuk dalam business Mary Kay, in term of my business, which is yang saya tengah run sekarang ni, saya mengidolakan saya punya recruiter saya sendirilah, Senior Sales Director Kak Lia, ataupun nama dia Fadilana Ahmad Helmi, dan juga saya punya National Sales Director saya sendiri, which is Syahida Sarif ataupun Kak Sheila. So apa yang saya nampak, macam saya punya NSD saya sendiri, which is NSD ni dalam Mary Kay dia antara yang paling tinggi lah. Bukan antara, so dia lah yang paling tinggi. Okay, National Sales Director ni. So gaji pun dah 6 angka kan. So 6 angka tu dapat bulan-bulan. Contoh dia dapat 100,000 something bulan-bulan, macam tu lah. Okay, so
apa yang saya nampak, benda yang saya belajar daripada orang-orang yang berjaya ni, itu yang saya akan duplicate balik dalam saya punya personal life, which is macam mana saya handle emosi saya berhadapan dengan suami saya, cerita berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan beauty consultant, berhadapan dengan orang ramai. So how can I handle rejection? Sebab saya macam husband saya cakap, saya bukan orang yang approach strangers previously, bukan. I'm not that kind of person. Saya terkenal dengan sifat sombong tau sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang tak. Tapi bila saya decide untuk buat Mary Kay, so benda yang paling susah saya nak buat awal-awal tu adalah saya perlu tegur orang tak kenal. So benda tu adalah paling susah. Nak menjual bagi saya senang, tapi untuk saya tegur orang tak kenal tu, benda tu paling susah. Tapi alhamdulillah I did it, saya berjaya. Dan apa yang saya buat tu adalah benda yang memang bagi saya mengubah 360 degree saya punya kehidupan, which bagi saya sebenarnya tak bawa ke mana pun sombong tu. So tapi under control lah, bukanlah maksudnya saya jumpa siapa-siapa saya main tegur sembrono je, no lah. Maksudnya ada intention kenapa saya kena tegur dia, macam itulah. Macam husband saya, cara dia tegur cara dia lah, cara saya tegur cara saya lah. Cuma sekarang ni tak adalah nampak annoying sangat bila dia nak tegur orang yang tak kenal. So saya tak adalah macam menyampah sangat. Sis faham lah, itu adalah sifat orang berbisnes. Okay, so itu adalah idola-idola saya lah dalam bisnes Mary Kay ni, which is dalam bidang perniagaan ni. Itu adalah idola-idola saya. Which is saya punya NST sendiri, saya punya senior sendiri, and then selain daripada tu untuk bisnes saya suka semangat Kak Farlina Abdul Rahman. Kak Farlina. So itu adalah antara mentor-mentor yang bagi saya, sebab saya punya habit setiap pagi saya akan baca benda yang positif. Itu adalah habit saya. Saya akan baca benda yang positif. Saya akan buka Facebook atau page orang-orang yang saya idolakan ni, saya akan baca something daripada diorang. Sebenarnya tu akan memotivasikan saya di awal pagi. Itu adalah saya punya habit. Apa habit dalam bahasa Melayu? Tabiat. Tabiat. Itu adalah tabiat saya. Okey, itu memang tabiat saya. Sebab bagi saya, emosi awal pagi saya menentukan saya punya corak kerja saya sepanjang hari. So kalau saya pagi-pagi bad mood, memang sebenarnya saya akan whole day saya akan bad mood. Tanya husband saya. Pagi-pagi saya kena make sure saya positif, dan pagi-pagi saya kena make sure saya ceria. Sebab saya orang yang mood-moodan juga sebenarnya. Apa mood-moodan ni? Orang yang senang, suka tak ada mood. Kalau benda tu saya boleh effect saya punya whole day saya. So saya kena make sure pagi saya mesti positif dan efektif untuk saya bangkitkan aura-aura untuk create burning desire lah. Okay, macam tu. Soalan 10 ni, macam mana SSD Root bahagikan masa? Senja jawab tadi tu. Bahagikan masa, tu panjang sikit nak jawab. Okey, ramai orang nak tahu macam mana saya bahagikan masa. Sebenarnya semua orang ada masa yang sama. Everybody have 24 hours. Tak ada orang yang dapat 25 jam. Husband saya dia tak dapat 25 jam. Dia tak dapat 24 jam. Saya pun sama juga. Macam saya, awal-awal saya buat bisnes Mary Kay, saya kualitikan 2 jam. 2 jam sahaja sehari untuk saya bisnes Mary Kay. Apa maksud 2 jam saja? 2 jam tu bukanlah saya direct terus mengadap handphone 2 jam tak tengok anak, tak. Saya pagi-pagi saya akan ambil setengah jam, tengah hari saya ambil setengah jam, petang saya ambil setengah jam sikit. So setengah jam tu lah jadi 2 jam. And then saya bahagikan masa bila saya nak follow up customer, bila saya nak blast message, bila saya nak follow up beauty consultant saya, and then bila saya nak tengok report business saya, bila saya nak buat closing account dan sebagainya. So saya akan ambil daripada 24 jam tu saya ambil 2 jam. Atau dalam erti kata, dalam masa seminggu tu saya akan ambil 10 jam bekerja. Waktu awal-awal lah ya, 10 jam bekerja. Instead of kita sehari ada 24 jam, seminggu kita akan ada 168 jam. So, saya hanya ambil 10 jam sahaja daripada 168 jam tu untuk saya fokus kepada bisnes Mary Kay.
Maksud saya fokus tu memang saya fully utilize handphone. Okay, handphone ni memang saya fully utilize handphone. Saya memang betul-betul follow up customer, sebab untuk buat bisnes Mary Kay ni, follow up customer bukan sahaja kita kena menjual paksa orang beli, no tak. Tapi bisnes Mary Kay ni dia ada warranty satisfaction 90 hari. Customer yang beli produk pada saya, dia akan diberikan warranty selama 3 bulan atau 90 hari. So saya akan bagi receipt. So belakang receipt tu dia ada agreement antara saya dengan customer. So untuk saya bagi servis tu, bukanlah maksudnya dia beli settle kat situ. Saya kena follow up kulit customer saya. How does it works? Dia dah buka ke belum kotak yang dia beli tu, macam mana progress skin dia dan sebagainya. So saya kena follow up. Itu adalah saya punya cara saya entertain saya punya customer. Dan sebenarnya same things goes to semua beauty consultant pun. Diorang memang akan diajar untuk follow up customer, untuk jaga kulit customer sampai dia dapat dream skin dia. So itu yang biasanya saya buat 2 hours. And then seminggu saya akan ambil 10 jam. Cuma sekarang ni bila saya dah betul-betul buat full time, saya memang akan kerja macam office hour. Maksudnya saya akan start kerja 8 pagi, saya akan habis kerja pukul 5 petang. So biasanya anak-anak akan pergi sekolah kan. Macam sekarang ni during PKP, memang lari sikit lah jadual. Cuma I've tried to manage dengan sebaik mungkin lah. Sebab since anak-anak memang semua dekat rumah kan. So saya akan make sure diorang kenyang dulu. Anak-anak ni yang penting dia kenyang dulu. Kalau dia lapar memang dia akan buat perangai. So itulah biasanya saya akan utamakan. Okay. So boleh baca komen Kat abang ada komen tak? Ada dah simpan dah ni. Dekat belah abang banyak yang tanya teknikal. Okay. Jangan abang baca yang kita kena fair and square sebab kita buat live di Facebook saya dan juga Facebook husband. Okay. Sebab tadi kita dah masuk Mary Kay, so mungkin belah abang ni dia orang kurang sikit lah. Okay. Nanti kalau kita buat t-shirt, mungkin baru ramai lah. Ataupun apa. Kebanyakannya minta tolong make upkan husband tu. Tangga. Aura positif. Yat dua-dua. Sini dia komen, sini pun dia komen. Okay. Thank you Yat. Yat, nanti kita share peralatan apa nak buat live. Yat actually boleh buat live art kan. Semalam saya terfikir nak buat live melukis ataupun rekod untuk melukis lah. Kenapalah sebelah sini dia punya kualiti dia 480 je. Pelik pula Note 9 ni. Okay, belah sini kamera belakang kot. Kalau kamera depan lagi cantik ke? Tak, kamera belakang lah cantik lagi. Ya. Mungkin kena beli Huawei kot. Okay, so ni yang punya komen. Heran duduk Kedah cakap KL. Siapa? Lah Makcik Ijah ni. Nur Hafizah Zakaria. Memang pun dia sombong belagak preference tengok diva kewet masa kelas dulu je. Aku hasam tu Hafizah. Please share. Okay, ni kita bacalah. Yang first kali tadi siapa nama ni? Anim tanya, apa nasihat Kak Long dan Abang Long untuk kami yang bernikah untuk buat dan juga jadi duta Mary Kay? Dan nasihat untuk orang sekeliling kami yang suri rumah yang takut untuk try bisnes Mary Kay sebab mindset dia mahal. Okay, jawab yang tu dulu lah. Okay, untuk pengetap mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni sebelum saya kahwin dengan abang jambang saya, saya pernah pakai purdah, dan saya lepaskan purdah saya tahun pertama kita orang kahwin. Ada a few reason lah kenapa saya dia tak suruh pun, atas saya punya kehendak saya sendiri dan diizinkan. Dan saya start bisnes Mary Kay ketika mana saya dah buka purdah lah. So kalau Anim tanya macam mana cara untuk Anim buat bisnes Mary Kay instead of waktu Anim pakai purdah sekarang ni, bagi saya, bagi akak, Anim kena pilih produk yang Anim tak perlu nak tunjukkan benda tu. Orang perlu tengok hasil dia. Contoh Mary Kay ni dia ada banyak item. Contoh dia ada skincare, dia ada kosmetik, dia ada body care, dia ada perfume kan. So mungkin Anim boleh fokuskan kepada
certain item, few items, which is item tu orang takkan pertikaikan. Even Anim tak tunjuk untuk Anim punya personal apply sendiri. Contoh, Anim boleh fokus kepada perfume, ataupun contoh juga Anim boleh fokus kepada Anim punya skincare routine. And then untuk mungkin customer-customer yang perempuan, Anim boleh PM diorang, progress skin Anim, which is PM lah, personal, tunjuk gambar kulit Anim sendiri, Anim pakai Mary Kay sebelum, and then lepas Anim pakai Mary Kay jadi macam mana dan sebagainya. Okay, so sebenarnya anything we do semuanya bermula daripada mindset kita. Kalau kita rasa senang, maka senanglah dia. Kalau kita rasa susah, maka susahlah ia. Semuanya bermula daripada mindset. Okay, saya selalu tekankan dalam saya punya which is coaching dengan saya punya unit sendiri ataupun unit yang orang lain juga, saya selalu tekankan pasal RAS. Apa itu RAS? Reticular Activating System. Reticular Activating System ni daya fokus kita. Daya fokus kita, which is kalau kita fokus nakkan sesuatu, kalau kita betul-betul fokus, okay, kita memang akan dapat benda tu. So instead of kita tak fokus, kita memang tak akan dapat. Sama juga macam contoh, kalau kita nakkan kereta, contoh kita nak kereta Mercedes kan. Kita nak kereta Mercedes, kita cakap kepada husband, okay, ataupun saya dulu pernah nak Mazda 6. Cakap dengan husband, abang yang teringin lah Mazda 6. Tiba-tiba, suddenly, saya memang akan nampak banyak kereta Mazda 6 dekat atas jalan. So, that is what we call RAS, Reticular Activating System. Kita dah aktifkan rasa dalam kepala kita. Cara yang paling senang untuk kita sedar atau tidak, RAS ni sebenarnya wujud bersama-sama ketika kita lahir adalah, yang pertama kita boleh tengok waktu kita solat. Okay, tambah-tambah kalau kita ada anak yang ramai, kita kena khusyuk, kita kena fokus. Macam saya sebagai seorang ibu, bila anak-anak saya duduk di sekeliling saya waktu saya solat, untuk saya sudahkan baca Al-Fatihah tu adalah sesuatu yang struggle gila. Sebab bila anak saya menjerit apa, saya tak ingat. Saya kena baca sampai telinga saya dengar. Itu adalah proses untuk saya fokus. So sebenarnya, bila kita berjaya baca Al-Fatihah, maksudnya kita berjaya untuk fokus. Kita fokus untuk baca surah Al-Fatihah tu dengan tartil, dengan betul. Dan sebutan pun jelas, dan lagi satu turutan pun betul. Okey, lagi satu cara untuk kita tengok ras ni wujud ataupun tidak. Sekarang ni you all kena duduk tegak badan. You all pandang sekeliling. Saya nak you all pandang sekeliling, okey? Dan you all cuba tengok, you all cari color merah. Okey, you all kira berapa color merah di sekeliling you all. Okey, ini biasa saya bagi kepada saya punya consultant. Kira ada berapa color merah di sekeliling you all. Okey, bila you all dah kira, you all pejam mata. You all cuba sebut ada berapa color biru yang you all nampak. Berapa color biru? Kalau you all tak boleh nak sebut color biru, maksudnya you all tengah fokus cari color merah. You all tak fokus color biru. So that is what we call RAS. Okay? That is what we call RAS lah. So that is Reticular Activating System. Kita sedang mencari color biru. Benda ni real You all cuba buat. You all tengok keliling. Cari color merah. Dan you all pejam mata. You all boleh sebut tak color biru yang you all nampak? You all takkan boleh sebut exactly berapa color biru yang you all nampak. Sebab you all tengah aktifkan color merah dalam kepala. You all kata, okay, I want to find out red color. So you all akan pandang merah je. So biru ni adalah one of obstacle. Anggap biru ni adalah obstacle, challenge yang you all ada di sekeliling you all. You all akan nampak color biru. Okay, that is what we call RAS, Reticular Activating System. So kalau you nak apa-apa, any kind of ujian ke apa ke, you all hanya nampak benda yang you all nak saja. You all tak akan nampak benda lain. So sebab tu apa-apa yang kita nak, kita kena ada fokus. Kita kena ada daya fokus yang sangat tinggi. Sebab kalau kita tak fokus dengan apa yang kita nak buat, kita akan tersasar daripada perkara-perkara yang kita nak fokuskan. So apa-apa yang kita kena buat, apa-apa yang kita nak, kita kena fokus. Dan yang paling penting, kita mesti nak. Okay, kalau saya tanya pada saya punya beauty consultant, okay, apa yang you nak dalam hidup you? Nak jadi kaya. Nak ada money freedom, nak ada ni, nak ada rumah. Okay, saya akan cakap, benda yang you nak, memang betul-betul nak. Apa maksud betul-betul nak? Kalau tak dapat benda tu, maksudnya you akan rasa macam mati. You rasa macam tak ada life.
You memang betul-betul kena nak. Nak ni adalah something yang you know like betul-betul nak lah benda tu. Mesti nak kena dapat. By hook or by crook aku mesti nak benda ni. Macam saya memang cakap dengan diri saya sendiri, aku mesti achieve. Okay, macam bulan lepas saya cakap dengan diri saya sendiri, by hook or by crook aku mesti dapat 50,000 US dollar. Aku mesti dapatkan 50,000 juga. Okay, unit production mesti kena 50,000 US dollar. Dan saya fokus benda tu. Apa nak jadilah. Aku mesti nak dapat. And Alhamdulillah, I reach more than that. Saya dapat lebih daripada tu. Sebab apa? Sebab saya fokus pada apa yang saya nak. Dan saya disiplin dengan diri saya sendiri. Okay? So, you all kena fokus. Kalau Anim cakap, Anim bernikah ni sebenarnya adalah satu perkara yang Anim kena anggap benda tu you are selected. So Anim adalah special. So jadikan you as a special woman, buktikan yang okay, aku pakai purdah, sebenarnya aku boleh berjaya lebih daripada orang lain. Anggap tu sebagai satu benda yang orang lain tak buat lagi, aku kena buat. So ambil benda tu as a something yang motivate balik diri sendiri. Okay, kalau kita nak cakap pada orang lain, kita nak offer Mary Kay pada suri rumah pula. Kalau suri rumah cakap mahal. Okay, bila jadi beauty consultant, kita kena ada satu perkara yang kita kena tahu. Kita kena ada education dan kita kena ada knowledge dengan produk-produk tertentu yang kita nak jual. Contoh, kalau customer cakap, oh kenapa botanical effect ni RM68 satu tube, saya boleh dapat harga cleanser lain RM15 je kat luar. Okay, you all kena educate you all punya customer. Kenapa Mary Kay harga dia botanical effect RM68? Tahan berapa lama? Okay, tahan 6 bulan. Cuba RM68 bahagikan 6 bulan. And then apa benefit dia? And then apa ingredients dia? Ingredient Mary Kay adalah ingredient yang berasaskan botani, bukan organik. Ada orang salah. Okay, Mary Kay bukan organik, Mary Kay botani. Okay. Dan untuk dapatkan ingredient botani ni bukanlah simply cabut rumput, blend macam tu, tak. Dia memerlukan proses yang sangat memakan masa dan memakan modal. That's why bila company tu trusted, established lebih daripada 50 tahun di dunia, so maksudnya company tu adalah strong company which is well known product, dan company tu bukanlah company yang buat produk seperti melepas batuk di tangga. Okay, so kalau orang tak nak, jangan paksa. You say no, I say next. Anggap macam tu saja. Rejection build the strong you. Okay? Okay, seterusnya. Abang tambah sikit lah. Macam yang soalan Anim kan, macam mana yang bernikah untuk jadi duta ataupun beauty consultant Mary Kay. So what's on my mind is, saya ada beberapa orang customer t-shirt dan stiker. Dia orang bernikah tapi dia naik motor. Ada seorang akak tu, nama Kak Rozana tu, dia pakai niqab tapi dia naik Harley Davidson. So Anim mungkin boleh macam Kak Ru cakap, dia you are selected, you are another community lah. So mungkin Anim boleh fokus cari orang-orang berniqab dan cuba menjual dalam komuniti yang berniqab. There are many kan. Ramai komuniti yang berniqab ni, even dia orang berniqab tapi kesihatan kulit tetap kena jaga. It's not that kalau kita try market dia sebagai alat makeup, so mungkin dia tak nak. Tapi kalau kita marketkan dia sebagai menjaga kesihatan kulit, even berniqab macam mana pun, dia still perlu jaga kesihatan kulit. And even niqab is pun actually dia membantulah. Dia ada one layer yang tak kena UV apa semua kan. Tapi ada benda-benda lain yang dia perlu untuk Anim marketkan di kalangan niqabi. Actually ramai niqabi yang di luar sana, dia still ada berfashion. Paling tidak dia dekat kasut kan. Dekat kasut mungkin dia punya lower wear, seluar ke bawah kan, walaupun atas semua bertutup and everything. Mungkin Abang Zul boleh kenalkan Kak Rozana tu pada Anim. Who knows, boleh berkenal dengan komuniti dia. It's not that my wife dulu pun berniqab dan dia minta izin saya untuk
apa nama ni, buka niqab sebab dulu dia berniqab ada reason dia, waktu dia bujang dulu kenapa dan adalah history dia. And then after dah berkahwin, so dia dah rasa secure, dah rasa selamat, dia minta izin saya untuk buka. Saya izinkan. Tapi sesengah orang memandang grup niqab ni adalah orang yang tak jaga kesihatan, tak jaga kecantikan, tak jaga tak bersenam apa semua. No. Ramai yang berniqab ni adalah orang-orang yang aktif, yang ada dalam komuniti, yang aktif berpersatuan, yang aktif bermotosikal pun ada. Dia tak menghalang. So Anim kena cuba masuk dan join komuniti ni. Who knows, Anim boleh cater dia orang. That would be better. Orang lain tak boleh masuk. Yang sebab berniqab ni biasanya dia orang selesa dengan orang yang berniqab. So Anim berniqab dan Anim join dengan dia. So who knows, Anim will be top leader dalam komuniti yang berniqab ni untuk menjaga kesihatan. It's not, jangan marketkan dia sebagai benda makeup, bukan benda yang extravaganza lah, tapi kepada health, skincare, healthcare, skincare. Saya SD Shah dalam keadaan ni. Syah pakai niqab. Salah seorang daripada SP dah dia. Salah seorang daripada saya director Meriki pun ada yang pakai niqab juga, macam tu Syah Syafiatun. So Anim boleh tanya macam mana Syah buat, Meriki juga. So sebenarnya it's all from here, start from here, okay? Cuma cara untuk macam mana kita nak keluar daripada rasa tidak tahu tu, kita kena find out lah. Macam Abang Zul cakap tadi, Anin cuba cari community. Betul juga, okay? Sebab macam Abang Zul dia main motor kan, dan dia ada kenal dengan golongan-golongan niqabis yang suka ke arah adventure macam tu. Sebab hiking, kita sendiri sebagai orang yang tidak pakai niqab ni, jangan pandang seram bila nampak orang-orang yang pakai niqab ni buat aktiviti lasak ni. Sebab diorang manusia biasa. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Dan niqab ni sebenarnya salah satu daripada cara pemakaian. Dan dia nak extra protection. Adalah reason. Mostly semua niqabis ni dia kalau ada reason kenapa pakai. Yes, kalau kita tak mampu untuk jadi seperti diorang, kita jangan cuba untuk condemn. Okay? That will be another topic lah kan. Okay. Yes, thank you both of you. Terima kasih SB Alhamdulillah, tahniah. That's rare tu, pencapaian yang rare. Okay, soalan seterusnya daripada Yat Tijah. Yat Tijah ni Kacik dia tanya, belah abang dia tanya, belah sini pun dia tanya. Yat tanya, please share macam mana handle stress work from home dengan ulat-ulat juga, please. Ulat-ulat ni apa maksud dia? Anak-anak. Oh, anak-anak. Anak-anak. So macam tadilah. Okay, to be frank, siang macam contoh pagi ni lah. So pagi biasanya rutin pagi saya bangun awal. Anak-anak nak tidur dengan saya malam. Kalau saya tak turun bawah tidur, dia akan kacau mak dia. So biasanya saya korbankan kerja design malam saya turun tidur dengan diorang, tapi saya bangun awal. Contoh 3 pagi atau 4 pagi. So 3 pagi, 4 pagi, saya naik atas, saya buat design dan apa semua. Kadang-kadang saya pun solat subuh pun ke atas lah. Kadang-kadang kita turun berjemaah di bawah. Lepas tu saya terus bekerja. Sebab pagi biasanya designer ni dia otak fresh. So bila saya dah bekerja, saya dah ralik, urusan di bawah, orang rumah saya yang uruskan. Masak, anak mandi, tukar pakaian and everything semua dia sebelum helper datang, sebelum happy datang. Before 10 tu semua dia uruskan. So after 10 tu yang situation sekarang lah, ada tutor yang akan ajar anak-anak. So dia dalam bilik dia sendiri. Okay, so antara first adalah kena ada satu, bukan bilik khas lah, tak semua orang ada mampu ada bilik khas. Ada area ruang khas, kena ada ruang inventory sendiri. Ruang bekerja isteri kat mana, ruang bekerja suami kat mana, ruang main anak-anak dekat mana.
So kalau kata ruang main anak di ruang tamu, so ruang tamu. Kita tak boleh bekerja di ruang tamu lah. So kita bekerja macam dia ada bilik di bawah dekat belakang, saya ada bilik dekat atas dekat belakang. Be firm lah dengan anak. Be firm. So bilik tu kita kunci. Kalau kata kita nak bekerja, kita kunci. Kecuali dia ada time, masuk time macam ni dah nak masuk Zohor kan. Masuk time ni kita buka kunci dan mungkin kita turun makan lama lah, lunch. Waktu tu lah kita main. Waktu tu lah kita communicate dengan dia orang apa semua. And then mungkin start balik lepas makan, lepas solat Zohor apa semua. Pukul 3 kita bekerja balik. Kadang-kadang sambil makan tu pun kadang-kadang kita still juga macam kita ambil masa untuk reply customer, WhatsApp ni macam ni. Kita berdua ni berniaga dari rumah dan kita solopreneur. Maksudnya kita entrepreneur yang urus sendiri. Cuma dia ada PA lah, saya tak ada PA. Contoh ni azan dah. Macam ni ada ramai orang tanya soalan kat WhatsApp saya tak sempat jawab lagi. Terus lagi mungkin waktu turun berehat lepas solat ke apa, so kita akan reply WhatsApp. Tapi mostly that's why kita orang dua-dua gunakan software nama France. WhatsApp semua phone connected dekat PC. So kadang-kadang kita letak handphone tepi, nak bekerja, nak reply customer, kita pergi dekat France yang ada dekat laptop dia, laptop saya dan juga komputer saya lah. So phone ni kadang-kadang just nak scroll down and everything lah. So too serious. So workspace ada bukan confinement, dia ada special space lah. Anak bermain kat mana, orang rumah bekerja kat mana. Bagi saya lah, kita orang tak boleh bekerja dalam satu space. Saya perlukan peace of mind 100%. That's why saya pilih this area. Sini ada nak tengok alam sekitar sikit, sini ada pemandangan kalau petang, sini nampak sunset. So designer dia nak peace of mind, dia tak nak hanky-panky. Dan saya sampai kita belilah noise cancelling headphone. Kalau saya pakai ni, anak ketuk pintu gerung, saya tak dengar. So I try to focus lah. Macam dia willing untuk bekerja dalam keadaan macam ada kacau ganggu sikit kan. Anak datang dia boleh buka pintu. Sebab dia punya sistem bekerja dia bukan tak perlu fokus, dia fokus juga, tapi dia taklah sampai tahap seorang designer tu fokus. So space of work di rumah kena ada space. Kita orang sekarang tengah trend supaya makan di meja makan. Tapi saya pun daripada kecil saya suka makan dekat depan TV. So untuk display ke anak saya disiplin, dia tak. So kalau anak-anak minta nak makan depan TV tu, kadang saya izinkan. Tapi kalau dia marah lah. Sebab this space is for this, this space is for this, this space is for this. So kena macam tu sebenarnya. Even sebab hari tu PKP kan, so orang rumah beli beberapa toys, sliding buayan. Ni tempat bermain, ni kawasan bermain, ini kawasan belajar, ini kawasan tengok TV, ini kawasan makan. Tapi mungkin ruang rumah ni yang lebih besar boleh buat macam tu. Kalau ruang rumah yang lebih kecil, so lebih restricted, tapi still boleh beli yang apa partition. Tu partition yang kedai perabot ada kan. So ada space. Kalau bagi pasangan yang dua-dua bekerja di rumah, kena ada space masing-masing. Orang rumah saya memang jarang sangat naik atas ni, jarang sangat. Ini baru hari ni yang paling lama duduk atas ni. Saya pun jarang sangat masuk kat bilik Mary Kay dia, kecuali saya perlukan stapler saya yang biasanya dia ambil. Bukan stapler dark. So Yat harap menjawab persoalan Yat tu. Apa, live ni nanti kita akan download dan kita akan upload dekat YouTube dia. Dah ada subscriber tapi video tak ada lagi. Saya yang akan uruskan. Dan boleh kita tengok balik dan kita boleh replay balik lah. Okay, ada lagi tak soalan? Sekejap kita kena... Yang punya connection cantik lah. Tak ada. Name ST. Okay. Rejection pun. Alright. So, tak ada dah. Itu antara yang kita orang share lah hari ni. Okay. And then thank you you all, ramai reach sampai berapa ratus orang tadi yang tengok. Okay. Share pun banyak sepanjang ni. Semoga bermanfaat. Sebenarnya apa yang kita orang nak cakap adalah if macam saya sendiri, if you adalah seorang isteri, okay,
first thing first, kena make sure suami jelas dan tahu apa yang you all tengah buat. Okay. Jangan jelas sembunyi. Yes, Kalau jelas. biasanya kalau cakap tak jelas, orang lelaki dia adalah instruction yang jelas dan penerangan yang jelas, step by step. Kalau isteri nak buat Mary Kay, cerita betul-betul apa yang buat, apa proses, apa community apa semua, supaya suami dia bila datang betul, okey, so dia datang rasa redha dan nak bagi, dan biasanya bila datang dengan redha tu dia akan doakanlah kejayaan tu. Okay, so ada a few suri rumah lah, especially dia cakap, Akak, macam mana saya nak buat bisnes Mary Kay ni? Saya suri rumah and then 100% saya minta nak beli apa-apa pun daripada suami tak bagi buat bisnes Mary Kay dan sebagainya. Okay, apa yang biasanya saya cakap kepada isteri tersebut, saya cakap dengan dia, okay, first thing first, apa-apa kita nak buat memang kita kena dapatkan redha seorang suami. Tetapi tanya pada suami balik. Tanya pada suami adik balik, dia happy tak kalau wife dia happy? Okay, tanya pada husband. Happy tak kalau you all happy? Tak, bagi saya seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggungjawab, seorang suami yang beriman, dia suka tengok isteri dia happy. Abang suka tengok yang happy tak? Kalau yang serabut, abang pun serabut. Okay. So, seorang suami yang baik ni, dia memang akan suka tengok wife dia happy. Okay, tanya pada suami you all, suka tak tengok you all happy? So, cakap pada diorang yang you all nak try pakai Mary Kay. And then, cakap pada diorang, you all nak sambil-sambil jual Mary Kay supaya you all boleh beli skincare sendiri, kosmetik sendiri, supaya tak minta duit diorang dan tak bebankan pada diorang. Okay, kalau dia cakap, okay tak apa, boleh try, you all buat bisnes betul-betul. Bila suami dah bagi izin, izin dan redha benda yang berbeza. Suami dah bagi izin, you all terus buat betul-betul. Sebab bila dia nampak you all punya progress, you all punya improvement, you all ada dah develop diri, perkembangan yang baik. Okay, redha tu akan datang. Apa maksud redha? Redha ni maksudnya dia 100%. Dia dah fully 100% yang buat lah, believe in you. Macam tu. Okay, izin adalah something yang okay, bagi izin je lah. Macam tu. Tapi kalau redha, dia berserta dengan doa juga. Okay, redha, which is dia betul-betul bagi, percaya, trust sama. Percaya, okay, memang bagi izin, and then dia akan berserta dengan doa dia. Maka buatlah you all dengan baik. Once suami dah bagi izin, buat betul-betul. Jangan hampakan harapan seorang suami nak tengok you happy. Orang yang buat bisnes separuh jalan, buat bisnes tak sungguh, you tak akan happy. Okay, kalau you buat bisnes Mary Kay, you buat bisnes something yang you nak buat, you buat betul-betul, baru you akan rasa happy. Kalau you buat separuh-separuh jalan, you tak akan rasa happy. Apa-apa pun kita buat dalam hidup kita, kalau kita buat separuh-separuh jalan, tak akan happy punya. Okay, kalau you dah berkahwin, you dah jadi sepasang suami isteri, you berhenti tengah jalan, you bercerai, you takkan happy. Tapi cuba untuk jadi untuk mengharmonikan rumah tangga, cuba untuk jadi isteri yang baik, cuba untuk jadi suami yang baik, you akan jadi happy. Sebab apa? You akan buat betul-betul, you buat bersungguh-sungguh. Jadi nak seorang ibu pun akan jadi seorang ibu yang betul-betul, seorang ibu yang sungguh-sungguh nak jadi seorang ibu yang baik. So kalau in many thing you nak buat, you buat betul-betul. Jangan separuh-separuh jalan. Tak ada orang yang buat benda separuh jalan dia happy. So buat betul-betul. Do your best in your version. Jangan cuba nak jadi orang lain. Just be yourself in your version. Okay? Okay, that thing yang saya suka untuk especially suri rumah lah. Okay, dan macam mungkin ada suri rumah yang dia rasa bisnes Mary Kay ni adalah bisnes yang susah. Ada orang dia nak buat Mary Kay, dia kata Mary Kay susah lah, Mary Kay tak boleh nak buat Facebook ads, Mary Kay tak boleh nak buat sponsor, Mary Kay tak boleh nak buat tu. Okay, sebenarnya kalau Mary Kay ni betul-betul susah, saya tak akan berjaya macam sekarang. Takkan ada orang lain yang berjaya dalam Mary Kay. Sebab tu bagi saya Mary Kay ada education yang sangat perfect,
which is menjadikan siapa saya sekarang. Okay, Mary Kay sangat power bab sistem. Mary Kay sangat power bab produk. Mary Kay sangat power bab Sistem memang power. bab memberi commission. Okay, Mary Kay punya commission retail 40% paling tinggi. Saya tak jumpa lagi 40% untuk company lain. Sebab tu saya pilih Mary Kay. That's why bagi saya, kalau you memang passion you benda-benda yang cantikkan kulit, okay, it's not instead of kosmetik saja tapi skincare, go for Mary Kay punya business. Alright, sebab sistem. Bila you bukan orang, kalau you bukan orang yang bersistem, you kena pilih business yang bersistem. Okay. Nak tambah, memang ada banyak produk dalam pasaran yang ada sistem yang kita boleh trusted produk yang mana, tapi kalau produk tu didirikan dijalankan atas individu, kalau individu tu tak ada, dia dah habis. Tapi Mary Kay ni dia dijalankan a proper business lah, a proper entity of business. Walaupun Mary Kay dah tak ada, business dia still run. Walaupun pewaris dia tak ada, business dia still run, perniagaan dia ada. Tapi setengah bisnes lain, kalau kata apa-apa jadi kepada founder dia, pemilik apa semua, business collapse. Sebab setengah bisnes dia terlalu pegang kepada founder ataupun owner produk, which is good waktu dia ada. Tapi kalau kata apa-apa jadi pada dia, tindakan undang-undang ke, personal branding dia tercalar ke, contohnya delivery tak dapat nak cantik waktu PKP, so orang ramai hantam personal Facebook dia, the brand itself akan terganggu. Tapi sebab Mary Kay ni dia dah ada build up satu sistem yang very proper, walaupun katalah waris-waris Mary Kay sebenarnya tak ada apa, tapi business tu still going on. Itu adalah salah satu yang penting untuk kita nak choose business lah, supaya dia ada mapan, sustainable, dia sustain lah, sustainable. And then even sampai satu tahap pendapatan tu dijamin pula. That's why banyaklah benda yang dalam sistem, terutamanya sistem dia yang tak boleh dimanipulasi sewenang-wenangnya. Itu antara yang saya paling setuju waktu dia buat dulu. Saya tengok sistem apa semua ni, power betul sistem yang Mary Kay buat ni. Bayangkan orang yang dah beli dengan dia, yang dah konsak dengan dia, tak boleh sewenang-wenangnya pergi beli dengan orang lain, sebab ada sistem ID, dan bagaimana dia boleh bagi warranty pada produk yang dibeli kan. Kalau dia pergi beli dengan orang lain dah, dan dia guna, even Mary Kay, ada orang cuba manipulate, dia beli stok yang banyak, dia pergi jual kat Shopee. Itu salah dan tak menjaga etika lah. Dan kalau company dapat tahu, kena terminate. So nampak tak, dia sangat-sangat jaga, bukan sekadar yang cari duit dengan Mary Kay ni, tapi yang menggunakan produk tu dia jaga. Berbeza dengan produk-produk yang lain ataupun setengah perniagaan lah, kita tak boleh sebut nama. Orang boleh beli stok dan dia conquer harga lah. Siapa yang ada stok paling banyak, dia lah conquer pasaran, dia lah conquer harga. Dia boleh buang harga, showcase lain, ejen lain susah nak menjual. Bila tak ada sistem yang solid, dia mudah dimanipulate. That is something wrong lah dengan perniagaan tu. It's good for the start, tapi lama sistem tu nanti dia collapse. So saya setuju sangat kenapa dia buat Mary Kay ni, because of all that lah. Selain daripada big why dia untuk anak-anak, saya dah lama tak beli handbag kat dia. Dia tiap minggu kot datang handbag daripada Mary Kay. Kita bagi benda lain lah. Sistem Mary Kay tu sendiri dan empowerment, macam mana dia meningkatkan keyakinan diri, kebolehan diri, tanpa melanggar batas-batas syariat. Setengah-setengah yang kita nampak macam produk tu founder dia Muslim, tapi cara perniagaan dia tu kadang-kadang menindas pula
di antara stoki siapa semua. Benda ni banyak kita boleh baca di internet semualah. Kita tak boleh sebut nama. Tapi bila ada sistem yang bagus, dia dapat mengelakkan daripada tindas menindas, tarik menarik kan. Tak nampak orang nak berjaya, tarik bagi jatuh. So bila ada sistem yang bagus, benda tu dapat dielakkan. Tak kisah siapa dia punya pengasas apa semua kan. Sebab saya ada juga terdengar Amerika ni bukan Muslim, mana kan. Tapi berapa ramai dah Muslim, keluarga Muslim, komuniti Muslim yang dapat kulit yang sihat, dapat keluarga yang kewangan yang lebih stabil. Bahkan bayar zakat banyak. Bayar zakat banyak. Bahkan dalam PKP ni alhamdulillah rezeki tu tak terputus. Allah izinkan rezeki tu tak terputus. Dan kita pula dapat bantu orang susah yang lain. So which is a good thing lah. Banyak faktor-faktor lain yang kita akan sambung lagi dalam another session lah. Sebab ni pun dah 1:30 dah, Zuhur dah. So insyaAllah kita dah nak tamat session yang kali ni. InsyaAllah mungkin nak buat tiap minggu ke? Tak kot. So minggu depan saya punya channel orang lain. Dia punya channel mungkin dengan busy dia apa semua. Tapi kita cuba nak berkongsi dari masa ke semasa lah, persoalan-persoalan yang orang tanya. Alhamdulillah kami lebih berjaya lah daripada 4, 5, 6 tahun yang dahulu. Dan insyaAllah kami semakin mencari lagi kejayaan dunia dan akhirat. Dan kami akan berkongsi apa yang kami tahu dari pengalaman kami sendiri. Bukan pengalaman, bukan rekaan ataupun pengalaman third hand, fourth hand dan itulah. Pengalaman kami sendiri, insyaAllah. Terima kasih kepada yang menonton, yang share, yang mendapat manfaat dan juga yang bertanya dan juga yang memberi sokongan. Kawan-kawan yang komen semua ni kan. Abang nak sebut nama Ustaz. Ni maaf. Ni. Terima kasih kepada kawan-kawan yang komen. Abang Syam ni apa saja saya ni dia komen. Abang Taufik, Adik, Syafiq, Faiz okey Faiz. Siapa lagi? Tun Plus Farid, Kenshiro Malabis ni toke bandel ni. Khairul Sik, Zul Kupang. Zul sihat. Okey, Qayyum, Puan Zainah ni cikgu di Melaka ni, apa-apa saya buat dia ni support ni. Yat, terima kasih. Yat ni adalah pelukis. Qayyum ni toke spa kereta Fakriz Huzra ni. Anan ni geng-geng kuku besi. Angah BMI ni kayuh basikal Malaysia ke Mekah. Ni lawyer. Ni lawyer ni. Eha ni. Okey. Dan semua yang menonton hari ini di Facebook saya, terima kasih banyak-banyak. Tujuan saya dan suami buat live ni tidak lain hanya untuk memberi motivasi kepada you all. Dan kita orang nak share apa yang kita orang buat, bukan apa yang kita orang tak buat. Saya tak suka share benda yang saya tak buat. Dan saya tak reti nak share apa yang saya tak buat. Okay, so biasanya apa yang saya buat itu yang saya share. InsyaAllah. Kalau ada yang mungkin masih ragu-ragu untuk bersama-sama dalam bisnes Mary Kay, tolong jangan ada ragu-ragu. Sebab bagi saya personally, bisnes Mary Kay ni adalah bisnes yang sangat sesuai dengan jiwa saya sebagai seorang ibu muda dan juga sebagai seorang isteri, which is saya takkan abaikan anak-anak dan juga takkan sekali abaikan anak-anak dan husband lah dan orang tua saya. Dan alhamdulillah, semoga perkongsian kita orang hari ini bagi sedikit semangat pada you all dan juga sedikit input pada you all untuk you all buat something betul-betul dalam you all punya kehidupan. Sebab apa yang kita nak, kita mesti kena betul-betul nak. Tak boleh sekarat-sekarat antara rasa nak dan tak nak. Kalau you nak, you mesti nak. Okay, dan mesti kena dapatkan. Okay, you have to be firm with yourself. Orang lain takkan boleh ubah diri you melainkan diri you sendiri. Okay? So kalau ada suami yang macam teragak-agak nak izinkan, biasanya dia yang melibatkan takut ada langgar
benda-benda yang dilarang agama lah kan. So mungkin boleh tunjukkan video live ni kemudian. InsyaAllah. Tapi yang paling penting adalah bagi dia clear lah untuk dapatkan redha tu, bagi dia clear apa sebenarnya tujuan, apa sebenarnya yang berlaku dalam perniagaan ni. InsyaAllah saya rasa tak ada masalah suami nak mengizinkan isteri, nak bagi redha pada isteri untuk buat bisnes daripada rumah, terutamanya macam Mary Kay ni. Okey, dan percayalah, setiap suami suka kalau isteri dia kulit sihat. Okey, dan setiap suami suka kalau isteri dia berjaya. Takkan ada suami yang tak suka nampak isteri dia cantik, isteri dia berjaya, isteri dia kulit sihat dan sebagainya. Okey, cantik tu adalah satu subjektif. Okey, ada orang nampak saya cantik, macam suami saya nampak saya cantik, ada orang nampak saya tak cantik. Ada orang nampak orang lain cantik, ada orang nampak orang lain tak cantik. So cantik tu subjektif. Tapi kulit yang sihat adalah keutamaan. Okey. So Kalau abang dah nampak orang lain cantik. okey. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semua beauty consultant Mary Kay Malaysia and Singapore menjadi orang yang sukses, dapat apa yang you all nak, dan insya-Allah kalau you all betul-betul berusaha, you all jaga guideline apa yang company bagi dan tak bagi, you all akan jadi orang yang sangat-sangat sukses. Yang penting you all kena fokus. Okay, aktifkan ras, fokus, buat betul-betul, dan make sure you all ada timeline bila nak berjaya dan bila you all nak achieve. Okay, so itu sahaja daripada saya, Senior Side Director Root Mary Kay Malaysia and Singapore, dan husband saya TCD, singkatan daripada The Cycle Design. Okay, terima kasih kepada you all semua yang dengar daripada awal sampai habis. So kita jumpa lagi di lain waktu, di lain sharing, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti upload